Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan pengurusi majlis. InsyaAllah sebelum kita teruskan, saya nak ajak kita sama-sama memulakan pertemuan ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Radhi Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Yahya Muhammad Arifin, Penolong Naib Chancellor. Yang dihormati yang berusaha Dr. Ashraf Muhammad Ramli, Pengarah Pusat Islam Musim. Begitu juga Dr. Siti Fatimah binti Muhammad Tawil, Timbalan Pengarah Pusat Islam Musim. Yang dihormati barisan panel jemputan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh. Yang dihormati seluruh warga Yusim dari kalangan staf akademik, staf pentadbiran dan seluruh staf sokongan. Yang dikasihi sahabat-sahabat siswa semua, moga-moga pada hari ini kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita pada malam ini seperti mana yang telah dijanjikan sebagai satu bentuk jalan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kita telah menyemarakkan berbagai-bagai program seperti mana yang kita telah dengar sebentar tadi, dan insya-Allah tajuk perbincangan yang kita akan kupaskan bersama dengan panel-panel kita yang luar biasa pada malam ini, tuan-puan yang dirahmati Allah, iaitu impian Ramadan terakhir. Mungkin di kalangan kita, subhanallah, adalah tahun yang terakhir akan menyambut bulan Ramadan di sini. Mungkin di kalangan kita juga ada yang akan menyambut Ramadan kali terakhir di atas muka bumi ini. Mungkin apapun bagaimana keadaan kita, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu sahaja azam kita nak pastikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersih daripada dosa, kita bersih daripada syirik, dan kita bersih daripada sifat-sifat munafik, kita bersih daripada sifat-sifat khianat dan sebagainya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mulakan forum kita bersama dengan dua panel yang hebat, dan soalan yang pertama saya akan serahkan kepada tuan rumah kita lah, insya-Allah, iaitu Prof. Madya Dr. Nik Salida Suhaila. Apa khabar yang berbahagia Doktor? Prof, kita tanya khabar dulu. Okey, minta maaf. Allahu akbar. Baik. Okey. Apa soalannya tadi? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang Perak kata apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya jadi terkejut ni sebab kalau ikut skrip saya panel kedua. Allahu akbar. Tetapi sebagai tuan rumah lah, kita silakanlah. InsyaAllah sebentar sahaja lagi. Baik, seterusnya kita tanya khabar yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Apa khabar yang bahagia Datuk? Alhamdulillah, sihat orang tua. Masya Allah. Saya duduk tengok kipas tu daripada tadi. Function Masya Allah. Dia nombor berapa 1 sampai 5 berapa tu? Hantu ke apa nampak slow sangat. Yang kedua doktor, saya heran kenapa tengah-tengah tu kosong. Bau vacuum ke apa ke? Apa salahnya masuk dalam tu? Sudah fikir dari tadi lagi tuan. Duduk di luar ni. Ke ada orang tengah-tengah tu yang saya tak nampak tuan.
Ya, ada sebab ke doktor? Kalau tak ada sebab, apa salahnya? Kesian, nampak sangat nanti orang cakap B40 tuan. Masuk tengah-tengah penuhkan ruang ni, kesian tengok ni. Saya minta maaf lah kalau saya tegur. Saya pun tak faham kenapa ada kain rentang tu, apa nama tali tu. Ada kes jenayah ke? Selalu gerak-gerak khas nampak ni. Jadi apa salahnya bagi rapat-rapat boleh tengok, nak tengok Ustaz Kazim, Dr. Nik Salida ni selalu dah di sini. Kan? Itu sajalah. Yang pertama saya pelik berkuat sikit. Okey dah tu. Yang keduanya yang tengah-tengah tu kalau boleh bagilah duduk. Kesian acik-acik kita noh. Dah kesian kat abang-abang kita tengah tepi-tepi ni duk sendak sana pula dah, ya Allah. Tapi daripada sudut politik tu cantik. Tengok daripada luar, ya Allah ramai gila. Orang lalu kat bawah kan, ya Allah ramai gila. Gila pun tak ramai macam ni. Bila masuk dalam, kosong tengah. Allah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Yang Bahagia Datuk. Kita doakan moga Yang Bahagia Datuk terus berada dalam kesihatan. Begitu juga dengan Prof, moga sentiasa berada dalam kesihatan. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat Yusim kita, saya nak dengar laungan istighfar beramai-ramai. Tak banyak, tak lama, 1 minit sebelum kita serahkan soalan yang pertama kepada panel-panel hebat kita pada malam ni. Okey, ikut saya sama-sama. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Okey, lagi sekali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Okey, baik, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Datuk tadi kata pelik dekat kipas dengan yang apa? Ruang tengah-tengah. Saya pelik tadi waktu solat maghrib, Ustaz Datuk. Sekarang ramai, tadi maghrib tak ramai. Minta maaf ya. Yang mana faham, yang tak faham sudah. Baik, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tajuk kita adalah satu tajuk yang luar biasa, iaitu impian Ramadan terakhir. Kita tak tahu siapa di kalangan kita yang terakhir dan siapa yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggalkan tempat ini ataupun akan bertugas di tempat yang lain dan sebagainya. Jadi apapun Prof, seperti mana yang kita tahu, sudah hampir 1443 tahun kita menyambut bulan Ramadan berkali-kali dalam hidup kita. Daripada zaman dahulu, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman kita ni pada hari ini. Jadi macam-macam perbezaan, persamaan yang kita lihat, mungkin Prof boleh kongsikan kepada kita bagaimana kita nak melihat secara seimbang, lalu kita meningkatkan amalan-amalan ibadah kebaikan dalam hidup kita ni pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelum ini. Itu target kita. Jadi sebelum itu saya tinggalkan kepada sidang hadirin beberapa rangkap pantun. Daripada tadi kita dengar pantun-pantun, saya pun nak berpantun bersama dengan sidang hadirin. Ramadan tiba tak lama lagi. Justin Bieber Oktober ini. Biar hidup penuh berbakti, jangan sia-siakan umur berbaki. COC sudah jadi sejarah, kini PUBG penuh gairah. Biar susah jangan menyerah, itulah tanda orang-orang yang gagah. Amal ibadah jangan dilupa, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Puasa Ramadan menjelma tiba, ayuh kita meriahkannya. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Dai Ahmad, moderator kita malam ini, yang saya amat hormati, yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas, yang kita amat sayangi
yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rodi Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, yang berusaha Ustaz Dr. Ashraf, Ustazah Dr. Fatimah, Muslimin Muslimat jauh dan dekat, pelajar-pelajar yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kali pertama Ustaz tengok pelajar USIM secara bersemuka dengan jumlah seramai ini setelah 2 tahun. Subhanallah. Ya, memang terasa sayu dan juga tidak dapat digambarkan perasaan itu. Ya, dan mungkin yang berada di hadapan saya ini yang belum lahir di saat saya sudah berkhidmat di USIM 19 tahun dahulu. Ya, dan alhamdulillah akhirnya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang begitu indah. Kalau ustaz kata kat tengah tu kenapa kosong, itu kita reserve tempat terima wahyu, ustaz. Terima wahyu. Itu tempat dia. Allah. Yang lepas selain daripada itu saya tak tahu kenapa. Saya pun tak tahu juga. Agak-agak siapa yang dapat wahyu tu, Ustazah? Pengarah pusat Islam lah. Pengarah, masya-Allah. Dr. Ashraf. Baiklah, kita menghampiri Ramadan, sangat hampir, dan 4 persediaan utama sebenarnya Ustaz. Ya, 4 persediaan utama yang mungkin perbezaannya boleh kita lihat daripada situ. Ya, kalau kita tengok yang berada di hadapan kita ni kebanyakannya golongan muda. Ini generasi X ke Z ke Y ke apa ni? X. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Saya doakan insya-Allah. Amin. Masya-Allah. Kalau generasi X, mereka lahir tahun 1964 hingga 1981, itu X. Ya, saya dengar ramai generasi X tadi kat sini. Saya rasa generasi ni dah tukar generasi dah ni. Bila dia tahu itu tarikh lahir generasi X, ya. Kalau Y dia jadi apa? Tahun bila? 1981 sehingga 1994. Itu lahir generasi Y. Kemudian generasi Z lahir tahun 1994 sehingga 2010. Itu generasi Z. Ya, dan generasi Alpha lahir sesudahnya 2010 hingga 2025. Ramai lagi belum lahir. Jadi ini generasi apa yang di hadapan saya ini? Baru betul jawapannya. Subhanallah. Ya, sekurang-kurangnya kita tahu kita di mana, walaupun teori generasi ini tidak diperincikan dengan begitu mendalam, ya, tetapi sarjana dalam bidang pendidikan melihat pembahagian ini penting kerana mereka perlu diajar, dibentuk mengikut generasi. Ya, jadi kalau soalan ini berkaitan puasa hari ini macam mana berbeza dengan puasa dahulu? Ya. Kenapa kita perlu tahu tentang bagaimana orang dahulu berpuasa? Ya. Ya. Disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu KPI puasa kita disebut dalam ayat ini. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan, ya, telah diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Semoga engkau beroleh takwa. Jadi rupanya nak beroleh takwa itu kita punya objektif dan tujuan puasa. Tapi disebut sebagaimana umat terdahulu supaya kita tahu bahawa bukan kita je yang kena puasa. Kalau kita lihat, ya, Al-Quran tidak menghuraikan tentang bagaimana Nabi-Nabi sebelum Rasulullah berpuasa, tetapi Ibn Kathir menjelaskan bagaimana Nabi Adam berpuasa 3 kali sebulan, 3 hari sebulan, iaitu apa yang kita sebut hari putih. Ya, 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan. Itu cara Nabi Adam. Kemudian ahli sejarah yang lain menggambarkan Nabi Adam puasa 10 Muharram. Kerana pada 10 Muharram itu hari bertemu dengan isterinya Hawa di Arafah.
Kemudian ada juga ahli sejarah mengatakan Nabi Adam berpuasa 40 hari setahun. Kemudian ada yang kata Nabi Adam berpuasa setiap hari Jumaat, kerana hari Jumaat itu adalah hari Nabi Adam dicipta, hari Nabi Adam juga diturunkan ke dunia, hari Nabi Adam diampunkan dosa pada hari Jumaat. Jadi Nabi Adam berpuasa pada hari Jumaat. Ya, itu yang sejarah kita ingin tahu bagaimana mereka berpuasa dahulu sebelum kita. Dan kemudian ahli sejarah yang lain mengatakan Nabi Nuh berpuasa 3 hari sebulan selain berpuasa di atas kapal. Ya, berbulan-bulan lamanya di waktu Nabi Nuh dan pengikutnya sedang hanyut sewaktu banjir besar. Itu pun puasa. Kemudian Nabi Daud puasa macam mana? Setengah tahun Nabi Daud berpuasa dalam masa setahun. Sebab puasa selang sehari. Isnin puasa, Selasa tidak, Rabu, macam itulah ya. Selang sehari. Akhirnya dia jadi setengah tahun. Dan banyak lagi kalau kita nak dikongsikan di sini. Dan sangat menarik. Saya kira anak-anak pelajar memang ingin tahu ya, Nabi itu macam mana, Nabi ini macam mana. Mereka ada cara mereka dan apa yang berlaku kepada umat Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, bangsa Yahudi itu, umat Yahudi itu mereka diperintahkan untuk berpuasa. Kalau Nabi Musa dan umatnya 40 hari, Nabi Isa dan umatnya 50 hari. Tetapi mereka mengubahnya mengikut apa yang mereka suka. Kalau bulan puasa itu datangnya waktu musim panas, dia tukar kepada musim luruh ataupun musim bunga. Jadi itu menunjukkan bahawa ketidakpatuhan terhadap perintah Allah ya, yang bukan Nabi Musa, Nabi Isa ini pengikutnya selepas itu ya. Jadi apa yang kita lalui hari ini adalah mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting bukan semata-mata bagaimana, tetapi sama ada kita patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kerana puasa adalah sebahagian daripada apa yang disebut satu strategi untuk mendapat pengampunan dan mendapat pahala yang besar. Sebab itu Allah sebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal zakirina Allah katsiran wal zakirat a'addallaha lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang akhirnya a'addallaha lahum maghfiratan wa ajran 'azima, akan diberikan pengampunan dan pahala yang sangat besar kepada siapa? Termasuklah orang yang berpuasa. Ya, jadi bukan kita nak fikirkan orang dulu macam mana, orang sekarang macam mana, tapi perlu juga Ustaz 4 persediaan yang saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama, beza kita dengan orang dahulu, bukan dahulu zaman Nabi lain, dahulu nenek moyang kita. Ya, supaya hari ini puasa kita puasa yang lebih baik, lebih bersedia. Yang penting, yang pertama, persediaan dari segi ruhiyah, dari segi rohani kita ini, macam mana kita bersedia. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Kalau sehingga hari ini di penghujung hari sebelum nak masuk Ramadan ini, kita masih mudah benci orang, kita masih mudah nak berdendam dengan orang, kita masih tidak boleh memaafkan orang, kita masih lagi nampak buruk orang berbanding baik orang, kita suka menyerang berbanding menerang sebagai contoh. Itu adalah tanda-tanda orang yang belum bersih hatinya. Jadi kerja kita hari ini sebelum masuk ke Ramadan adalah bersihkan hati. Biar kita berbeza daripada orang dulu-dulu yang masuk Ramadan rasa seronok sebab bazar Ramadan. Sebab itu bila Ramadan tak ada bazar Ramadan, rasa ya Allah ya, rasa macam tak tahulah, tak seronok sebab bazar Ramadan. Kita tidak seronok kerana bazar Ramadan, kita seronok kerana puasa itu menjadikan kita orang yang suci dan bersih hatinya. Ya, selepas kita tamat sebulan. Sikit lagi, aku tahulah nak suruh berhenti. Yang kedua, persediaan jasad dia. Jasad kita nak bersedia macam mana?
zaman COVID ini, kita macam-macam penyakit kita boleh kena selain daripada batuk, ada demam, ada selsema, ada macam-macam ada. Kalaulah dalam bulan Ramadan kita tak boleh puasa. Sebab apa? Setiap 5 minit nak kena minum air. Sakit tekak ni Ustaz. Pernah kena COVID? Pernah kena? Batuk-batuk biasa tapi tak boleh gitu. Ya apa? Ya betul lah. Batuk-batuk je tapi bukan COVID. Tapi kalau batuk-batuk kita nak minum air. Jadi kalau puasa macam mana? Nak tarawih lagi, nak bangun malam lagi. Jadi persediaan jasadiah kita ini memang hari ini, kalaulah rasa nak sihat bulan Ramadan, nak bersemangat bulan Ramadan, jaga diri. Sebelum kita masuk Ramadan, pastikan kita sihat. Kemudian yang ketiga, persediaan fikriyah. Ya, ini adalah salah satu persediaan fikriyah. Dia sedang menuntut ilmu, mencari ilmu macam mana puasa terbaik, macam mana puasa orang dahulu dan macam mana kita hari ini. Ya, setelah kita tahu, kita akan buat yang terbaik pada kali ini. Yang terakhir, persediaan maliyah. Ini terakhir Ustaz. Persediaan maliyah. Hutang kita dah bayar ke belum? Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, hutang dengan Allah termasuk bayaran fidyah, puasa yang tidak berganti, masuk ke tahun yang lain, maka perlu dibayar gandanya kerana kita didenda disebabkan tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebab-sebab tertentu. Selesai yang itu, insya-Allah kita akan bersedia memasuki Ramadan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Luar biasa. Satu benda saya nak ingatkan pada hadirat perempuan tak pernah salah ya. Okey. Kita tak bagi insya-Allah. Baik Prof. Luar biasa sebenarnya penerangan perkongsian Prof kepada kita, betapa pentingnya kita buat persediaan pada 4 perkara tersebut. Sidang pendengar, sidang penonton, siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan saya membaca beberapa tafsiran mengenai kesan daripada puasa ini kepada para anbiya alaihi salatu wassalam, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau misalnya Nabi Zakaria disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi Ayub alaihi salam, sehingga kan mereka ini tak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala 80 tahun. Kita 5 minit saat lagi pun dah bermaksiat. Saya tak percaya dah lepas kita keluar daripada pusat ni tak tahu dosa apa pula yang kita akan hadapi. Tetapi itulah hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada puasa itu target kita sebenarnya, iaitu bagaimana kita nak taat pada Allah dalam hidup kita yang berbaki pada sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria disebutkan, Nabi Ayub juga 80 tahun, ada beberapa nabi lagi yang disebutkan bagaimana ketaatan mereka dengan kesan daripada berpuasa itu tadi. Subhanallah, masya-Allah. Baik. Jadi pastikan 4 persediaan yang disebutkan oleh Prof sebentar tadi kita kemaskan baik-baik. Supaya kita dapat menyempurnakan perintah Allah ini dengan cara yang terbaik. Baik, kita berpindah kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas, iaitu mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami semua berkaitan dengan, ya betul, dalam proses kita nak menghadapi, nak mentaati perintah Allah ni ada penghalang-penghalang. Mungkinlah kita kata syaitan telah diikat, tetapi kita tak boleh kata dunia itu akan terikat daripada kita, ataupun kita tak boleh nak kata musuh di kalangan manusia itu tidak menghalang kita. Bahkan hari ini kita lihat pada 10 Oktober ini pun bagaimana persediaan jahiliyah untuk menggagalkan puasa kita selama ini. Dibuat program-program yang boleh melalaikan kita. Ini cabaran kita. Jadi penghalangnya akan datang terus kepada kita, sama ada di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Mungkin sebagai satu persediaan untuk menghadapi penghalang-penghalang ini, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana cara nak menghadapi dan berhadapan dengan penghalang-penghalang kepada arah takwa yang bagi Datuk. Jadi saya tinggalkan dengan beberapa rangkap pantun. Kak Long juga manusia biasa, Zul Arifin tak terlepas juga. Jangan kita rasa dah sempurna, kita hanya sebatas hamba. Yang salah tetap cepat bertaubat, yang benar terus diangkat. Jangan sampai azab mendekat, takut mati disebat dan dirembat. Okey, lagi. Bawa kenderaan hati-hati. Bas aksiden siapa nak ganti? Karpet pusat Islam berseri-seri, tapi sayang solat maghrib tadi tak pergi-pergi. Anda faham? Tak faham sudah. Baik. Belajar juga. Persatuan usah dilupa.
Biar belajar sampai ketua. Bila azan jangan pekakkan telinga. Dipersilakan bagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Ahmad. Terima kasih pada Dr. Nik Salida. Terima kasih pada Prof. Dr. Radi, Dr. Ashraf, Dr. Fatimah. Jemputlah duduk. Duduklah atas kerusi tu. Jemputlah. Seronok boleh sandar gitu. Kalau nak seronok lagi, duduk atas ini. Rasa nak lain-lain. Saya bila Ustaz Ahmad baca pantun begini tengok. Tak sabar-sabar tengok pantun. Ni baju pakai masa kahwin. Tak ada Datuk, baru beli. Oh, baru beli. Baru beli. Dah kahwin dah. Allah. Segala macam. Saya bila nampak air mineral atas meja ni cantik sangat. Rasa nak minum. Tapi bila tengok untuk Dr. Nik Salida ada botol, tak ada gelas, saya boleh bayang tak macam mana Dr. Nik Salida langgah. Viral ke tuan-tuan? Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Tadi Dr. Nik Salida dia sebut surah Al-Baqarah 183. Tuan-tuan boleh rujuk surah Ali Imran 133. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 3. Semuanya ayat-ayat ini ada berkisar tentang takwa. Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alif Lam Mim 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 3. Inilah sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini 4 kalilah dia tukar. Aduh tuan-tuan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat tadi Ustazah baca 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa seperti mana orang-orang dulu telah diwajibkan sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya disediakan kepada kamu syurga seluas langit dan bumi, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Punya banyak ayat takwa, saling berkaitan di antara satu sama lain. Apa dia takwa? Ada setengah sebut takut bini tua. Singkatan dia takwa. Anda faham? Tak faham sudah. Takut bini tua, takwa gitu kan. Baik, kita sebut dalam bahasa mudah. Saya sebut dalam bahasa mudah, bahasa pening kan. Takwa ni nak jadi orang baik, nak jadi orang beriman, nak jadi orang yang patuh, nak jadi orang yang taat, nak jadi orang yang rindu, yang sayang, yang cinta, yang yakin kepada Allah Ta'ala. Itu takwa. Sebab tu kalau kita buka tafsir Al-Azhar, Hamka dia sebut takwa tu lebih daripada 10 makna. 10 makna dia huraikan tentang takwa. Bukan setakat taat pada Allah, bukan setakat melaksanakan perintah Allah, bukan setakat menjauhi segala larangan Allah, bukan setakat takut kepada Allah, rindu pada Allah. Itu pun sifat takwa tu, rindu pada Allah.
Kita tuan-tuan banyak rindu pada benda lain, rindu pada musangking, rindu pada makan. Sanggup tuan-tuan jauh naik konvoi nak makan nasi buluh. Nampak ada orang naik helikopter pergi ke Ipoh pasal nak order nasi ganja. Bayang, helikopter landing kat Padang Ipoh. Apa pula heli? Rupanya nak nasi ganja. Kalau tak dapat tu ketagih ke mak. Berapa ramai yang rindu pada Allah. Aku dah lama tak sembahyang di masjid. Aku rindu sangat. Kenapa tak datang masjid? Aku aksiden motor, kaki patah dua-dua belah, lagi kepala tengkok pun patah. Oh, hidup lagi kau ya? Rindu pada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi rindu itu satu perasaan pada kita. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu, rindu pada Ramadan. Tadi Dr. Nick sebut pada kita, ada orang yang bila datang Ramadan, ya Allah, sonoknya sampai ke telinga senyum. Siapa dia? Peniaga pasar Ramadan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tiba-tiba tak boleh niaga pasal Ramadan. Allah ferasnya. Kita kadang-kadang feras pada benda dunia, rindu pada benda dunia, tapi tak rindu pada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kepada kita 1 bulan untuk engkau jadi orang bertakwa. Nama dia Ramadan. Di dalamnya penuh dengan pengubat kerinduan. Zaman saya, zaman Dr. Nick, tak tahulah Dr. Nick dia orang baik, saya ni nakal. Dulu kalau rindu surat. Buh bedak, buka-buka batuk, bedak enemy tu, bedak enemy. Tak pun bedak kutikura, bubuh. Zaman adik-adik anak-anak tak ada anak. Rindu dulu surat tu disimpan. Surat-surat kirimanmu. Nampak tak? Nasir sebut lagu apa? Berhalai-halai surat terbiar di depanku, tak dapat aku putuskan. Ku ramas semua dan ku buangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, ku kumpul semula. Yang kau ramah buat apa? Kau buang tu ku kutip balik. Orang dulu kalau dia rindu, dia hantar surat. Sungguh pun surat Dinda kirimkan, seperti badan datang sendiri. Dulu bila dapat surat, kejar postman. Sekarang tak main dah surat. Sekarang WhatsApp, Telegram. Adik-adik ni kalau ada power, ya Allah, bertelegram. Nampak tak ni? Oh, tiap-tiap hari nak baca. Pasal apa? Melepaskan rindu. Gini, malam-malam tak tidur, muka biru gini, lampu gelap tapi muka cerah, biru yang tengok. Allah, sebab rindu. Bukankah dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala hilangkan kerinduan orang beriman dengan tadarus Quran, dengan bacaan Quran, mendapat surat kiriman daripada Allah, Tuhan yang maha gagah. Allah bagi kita Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kalau betul kita rindu pada Allah, bacalah Quran. Sebab Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat di hari kiamat kepada orang yang membaca Al-Quran. Bukan pakwa nak tolong kita di hari kiamat, bukan makwa nak tolong kita di hari kiamat. Yang nak bagi syafaat tolong kita di hari kiamat, salah satunya ialah Al-Quran, kalamullah.
Kalau betul kau rindu pada Allah, bacalah Quran. Ustaz dengar tak Dr. Nik Salida sebut kami puasa tau, kami tak boleh minum air tau, dahaga tau, kami dah baca dah 1 juzuk Quran, penat dah, dah lah tak boleh minum. Ustaz suruh kita orang baca pula. Kalau kau orang penat membaca yang ada suara, bacalah Quran tanpa suara. Tuan-tuan baca surat khabar ke, baca blog ke, baca Facebook ke, ada bunyi ke? Tak ada kan? Begini je lah yang boleh baca. Mana ada orang baca surat khabar bunyi Kuala Lumpur 31 Mac, satu kejadian, orang tengok dia, weh diam sikit. Kita baca surat khabar. Apa salahnya tuan-tuan kalau dah penat baca Quran, dah 1 juzuk, duduk saja-saja atas katil tu, belik Quran, baca Quran, walaupun tak keluar suara, dapat pahala sebab tuan-tuan tengok Quran. Ini tidak aku penat dia ambil TikTok, ambil TokTik, ambil Facebook baca pula. Tak penat pula engkau baca Quran. Kalau engkau ambil Quran macam tu, sama dengan kau baca tadi, tanpa penat-penat mengeluarkan suara. Sebab tu Imam Syafi'i, imam-imam mazhab yang lain bulan Ramadan stop pengajian, semua baca Quran. Sebab nak mendatangkan kerinduan, mendatangkan pengorbanan, mendatangkan kecintaan, mendatangkan ketaatan. Semuanya ada dalam bulan Ramadan, terhimpun semua benda, baik Quran, baik puasa, baik solat, baik sedekah, baik bangun malam, semuanya ada di dalam Ramadan untuk kita jadi orang bertakwa. Habis itu apa yang menghalang kita untuk jadi orang bertakwa? Apa sebab kita terhalang untuk jadi orang baik? Allah Ta'ala sebut balasan kepada orang yang ada Quran tapi tak nak baca Quran, mendustakan Quran. Orang yang ada Quran di sisinya sombong pula. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 40, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dan berlaku sombong kepada Al-Quran, mereka itu tidak dibukakan pintu-pintu langit kepada mereka, dan tidaklah boleh mereka itu masuk ke dalam syurga sehinggalah unta boleh masuk di dalam lubang jarum. Al-A'raf 40. Kenapa engkau tak jadi baik? Salah satunya ialah Al-Quran di hadapan, Al-Quran di tangan kau, tapi kau tinggalkan Quran. Kau tak nak ikut Quran. Quran kata A, kau kata B. Quran kata C, kau kata D. Kau ada pilihan yang lain daripada Al-Quran, kau takkan jadi baik. Kau ada Rasul, kau tinggalkan Rasul kau takkan jadi orang bertakwa. Allah sebut di dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutlah kamu dengan apa-apa yang Allah turunkan pada kamu, jangan kamu ikut yang lain daripada itu, tetapi sedikit sangat kamu menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang mengambil peringatan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua sebab sahaja yang paling besar kenapa kita tak boleh berjaya, kenapa kita jadi lemah, kenapa kita jadi gagal, kenapa kita ni tak jadi orang bertakwa. Sebab Al-Quran kau tinggalkan, Rasulullah kau biarkan, kau mengambil pedoman yang lain daripada dua perkara itu. Walaupun kau hebat di mata manusia, kau tak ada nilai di sisi Tuhan. Walaupun kau hebat daripada penilaian manusia, tapi kau gagal
engkau takkan diterima. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan Ramadan ni melatih kita untuk jadi bertakwa, dan kita betul-betul ambil apa yang Allah bagi dalam bulan Ramadan supaya kita keluar sebagai orang yang bertakwa. Jangan kita buat satu benda yang menghalang kita untuk jadi bertakwa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas penerangan dan perkongsian nasihat sebentar tadi. Jadi sidang pendengar, penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat sebenarnya penghalang daripada kita untuk bertakwa adalah sebenarnya, kalau kita lihat, adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana? Maka perlulah kita berusaha mencari jalan yang terbaik untuk kita bantu diri kita untuk menjadi supaya penghalang-penghalang tadi tidak subur, lalu kita menyuburkan jiwa-jiwa kita dengan keikhlasan, kita suburkan jiwa kita dengan kerinduan seperti tadi yang berbahagia Datuk sebut. Saya kalau rindu saya nyanyi juga itu. Rindu, rindu, lama tak jumpa bertambah sayang, jauh semakin jauh, hatiku rindu bertambah bimbang. Tapi lain lah tu. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, panduan di perjuangan. Ku titipkan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu. Pimpinlah daku dalam redha-Mu, kasihi daku dalam rahmat-Mu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, ada lagi? Habis dah. Okey, baik. InsyaAllah kita teruskan kepada pusingan yang seterusnya. Baik, kita pindah kepada yang berbahagia Prof. Jadi soalan yang seterusnya yang ingin kita bangkitkan, kita bawakan pada malam ini, iaitu mungkin yang berbahagia Prof boleh kongsikan bagaimanakah cara-cara ataupun kita panggil bagaimana nak membawa ibadah puasa ini dia betul-betul membentuk ciri-ciri ketakwaan. Dan di antara sifat ketakwaan yang kita harapkan bagi seorang pelajar di universiti dengan pengalaman 19 tahun berada di USIM ni yang berbahagia Prof, kalau Prof Dr. Rodi saya sembang tadi 22 tahun, subhanallah, luar biasa juga. Jadi pelajar kita mungkin ada yang dah 4 tahun, ada yang baru 2 tahun. Mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana ciri-ciri takwa yang boleh membawa kepada balance antara urusan ilmu, urusan ibadah, bahkan masing-masing masih ada keluarga dan sebagainya. Mungkin Prof boleh kongsikan dari sudut balance itu tadi. Dipersilakan yang berbahagia Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dai Ahmad, dan saya rasa kita faham apa yang dimaksudkan sebagai takwa sebagaimana dijelaskan oleh Datuk Ustaz Kazim tadi. Ya, dan secara ringkas, takwa ini adalah kita takut melakukan dosa dan takut meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi takwanya, ya, kerana takut sekiranya ada dosa-dosa yang tidak dihapuskan semasa berada di dunia, mereka menebus dosa dengan manusia dengan pelbagai cara. Sebab dosa dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita boleh minta ampun daripada Allah, yang mudah-mudahan kita mendapat keampunan. Tetapi dosa dengan manusia sebagai contoh, ya, kalau kita ambil hak orang,
Selagi kita tidak pulangkan hak orang itu, maka selagi itulah tidak selesai dosa kita dengan manusia. Lepas itu ada yang bertanya, macam mana pula pemiliknya telah meninggal dunia, macam mana kita nak pulangkan hak dia? Cari warisnya sampai jumpa, pulangkan hak orang. Yang melainkan mereka mengatakan, tidak mengapa, saya halalkan, selesai urusan kita dengan manusia. Tetapi kalau selagi tidak begitu yang dikata, selagi itulah kita mesti selesaikan semuanya sebelum pergi ke sana. Tak jumpa waris, maka kenalah kita pulangkan hak orang itu ke pusat Islam USI. Contoh, ya, supaya apa yang hak orang itu dapat dimanfaatkan kepada orang awam, kepada orang yang lebih besar jumlahnya. Tak kira lah nak buat masjid ke, nak buat bilik air masjid, nak buat jambatan, nak buat jalan raya, nak buat tandas awam, tak kira, asalkan untuk masyarakat. Hak orang dan pahalanya terus mengalir kepada pemiliknya yang kita dah bersalah dengan dia tadi. Ya, jadi macam mana kalau kita kata kita ini orang yang bertakwa, tapi barang orang, hak orang kita ambil, kita tidak pulangkan? Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Macam mana kita kata kita bertakwa kalau kita sengaja menyakitkan hati orang? Kadang-kadang kita kata, kalau tak terasa hati lagi tak tahulah. Rupanya dia sengaja nak suruh orang kecil hati. Ya, kalau tak terasa lagi memang hati kering, yang aku dah memang bagi depan muka dah tadi. Tapi dia tidak ada diusin. Macam tu tak ada diusin. Dan tengok ni, wajah-wajah suci, bersih, semuanya. Cuba buka emas sikit. Jangan buka. Saya kena buka tadi, kena marah pasal mikrofon tak jelas bunyi suara kalau pakai mic. Sebenarnya mikrofon tak ada bateri, dia kata kita bagaimana. Jadi macam mana kita nak kata kita bertakwa? Muslimin muslimat, anak-anak pelajar sekalian, kalau kita tidak menunjukkan sebagaimana Prof Rati katakan tadi, jurang di antara amal dan iman, jurang di antara adab dan ilmu, jauh. Ya, sedangkan kita puasa ini kita ingin menambah adab, kita puasa ini kita ingin meningkatkan takwa. Jadi salah kita dengan Allah, salah kita dengan manusia, selesaikan kalau boleh sebelum Ramadan. Boleh tak malam ini kita maafkan semua orang yang pernah buat salah dengan kita? Boleh tak? Boleh. InsyaAllah semua yang ada dalam masjid ini pada malam ini, maafkan semua orang yang telah bersalah dengan kita. Boleh? Boleh. Ikhlas, sepenuh hati? Tak ada. Tak ikhlas, tak dengar pun. Betul ikhlas? Maafkan semua orang? Alhamdulillah, selesai dah malam ini satu perkara yang besar. Kita sudah maafkan semua orang yang bersalah dengan kita. Kalau mereka mempunyai kesukaran dalam hidup mereka kerana dosanya kepada kita, hari ini kesukaran itu telah pergi. Kesakitan itu sudah hilang. Kepayahan, kerumitan hidup mereka berakhir kerana kita sudah maafkan mereka. Kenapa kita maafkan? Kerana kita ingin juga kemaafan itu diberikan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Jadi inilah ciri orang yang bertakwa ini, dia takut buat salah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab sebagai contoh. Umar sebagai contoh, saya teringat satu kisah. Ya, sewaktu Umar ini seorang khalifah sebagai ketua negara, datanglah orang ingin bertemu Umar pada hari Umar yang sangat sibuk. Dalam seminggu ada hari Umar mesyuarat saja, ada hari dia buat open day pejabat dia, siapa-siapa boleh datang. Nak buat aduan ke, nak selfie ke, boleh masa tu. Taklah tak selfie lah. Ya, ada hari dia turun kepada masyarakat, tak ada di pejabat. Tetapi ada orang ni, seorang ni datang pada hari Umar sibuk. Nak jumpa juga tak kira, pasal dah sampai ni mari jauh ni. Jadi bila dia berjumpa dengan Umar, Umar yang pada masa itu dikatakan sedang memegang jerami. Ya, dia tepuk, kalau kita pegang handphone lah ini, kita handphone, kita tepuk bahu dia, kita kata, kau ni kalau aku duduk tunggu tak mari, hari aku sibuk ni lah datang. Ya?
Jadi orang itu berkata kepada Umar, wahai Umar, dulu engkau sesat, sekarang engkau terpimpin. Dulu engkau di bawah, sekarang engkau di atas. Dulu engkau bukan siapa-siapa, sekarang engkau seorang khalifah. Lalu datang seseorang yang dalam kesusahan ingin bertemu dan mengadu, dia engkau sakiti wahai Umar. Apa jawapanmu kepada Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sentak tak sentak Umar? Sentak. Allahu Akbar. Dia bukan berniat nak menyakitkan hati. Dia cuma kata, Allah, gitulah Ustaz kan, aku duk tunggu tak mari, aku sibuk je lah dia sampai. Tak berniat menyakitkan hati. Tapi kadang-kadang ada orang hati tisu. Sebab itu kena marah ke pensyarah sikit-sikit. Jangan marah. Jangan rakam. Kalau rakam pun tengoklah seorang-seorang sebelum tidur tu. Ya? Kok rindulah dekat pensyarah tu. Manusia melakukan kesalahan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, dan inilah yang berlaku kepada Umar. Lalu Umar minta maaf, Umar solat taubat, Umar menangis berhari-hari kerana kata-kata itu. Ya, jadi itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Betapa takutnya dia menyakitkan hati orang, betapa takutnya walaupun ia dilakukan secara tidak sengaja. Jadi sebab itulah kita ini berpuasa untuk mendapat sifat takwa itu, supaya kita tidak boleh menyakitkan hati orang. Sebab kita tak sampai hati nak mengata begitu, takut orang kecil hati. Sebab itulah kita nak takwa itu datang, ya, kita takut. Jadi inilah yang disebut dalam surah Ali Imran. Banyak penerangan, ya, yang dalam surah itu menggambarkan bahawa manusia ini kerana terlalu seronok hidup di dunia, segala kemewahan, mereka ada perempuan, mereka ada anak, mereka ada kuda-kuda, mereka ada haiwan ternak, mereka ada ladang-ladang, mereka ada emas dan perak, dan mereka rasa mereka sudah ada segala-galanya. Ya, sedangkan sebenarnya orang yang mempunyai segala-galanya itu adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang berdoa macam mana? Berdoa supaya diampunkan dosa dan dijauhi daripada azab neraka. Kerana sesungguhnya, ya Allah, kami ini orang beriman, jauhkanlah kami daripada azab neraka dan ampunkanlah semua dosa kami. Itu. Dan siapa lagi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, anak-anak sekalian, Allah sebut as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang bahagia, yang akan masuk syurga adalah orang yang sabar, benar, taat, yang berinfak, dan yang meminta keampunan pada waktu sahur. Jadi bila waktu sahur? Pada waktu sebelum fajar lah, bukan waktu sahur. Kita tak kata sahur kalau hari bukan Ramadan, ya, melainkan kita buat puasa sunat. Minta keampunan ini orang yang rugi bila dia masuk Ramadan, dia tidak minta keampunan pada waktu sahur. Akhirnya Ramadan dia berjaya dengan bazar Ramadan semata-mata. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Prof. Jadi kita ambil kesimpulan yang sangat cantik pada malam ini dengan memaafkan sahabat kita, saudara kita, sidang pendengar yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, telah hilang beban dalam hidup kita. Lalu dengan cara itulah kita dapat menyempurnakan dan membalancekan segala aktiviti kita yang berkaitan dengan dunia, ilmu dan seterusnya. Sebab saya rasa kalau bergaduh dengan Prof ataupun pensyarah menyebabkan tersekatnya ilmu kita tadi. Kalau kita bergaduh dengan guru kita, dengan bos kita, akan tersekat banyak benda. Kalau saya bekerja dengan Datuk, kalau saya bergaduh, kalau saya terasa hati dengan Datuk ataupun Datuk terasa hati dengan saya, hilang lawan saya. Contoh saya bagi contoh. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebenarnya memaafkan telah menghilangkan beban yang terlalu besar dalam hidup kita, lalu yang menyebabkan kita boleh balance di antara dunia dan akhirat dengan cara yang baik. Sebab tu saya teringat satu kata-kata daripada pakar psikologi. Orang yang suka marah ni ataupun orang yang suka berdendam ni, kalau 5 minit dia marah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, akan hilang kekuatan pada tubuh dia, akan menurun selama 6 jam. Kesan dia pada 6 jam seterusnya. Kalau dia berdendam pagi, petang, siang, malam, berdendam setahun, 2 tahun, kesan akan mematikan kekuatan tubuh badan dia. Jadi sebab itu memaafkan adalah satu cara yang sangat terbaik untuk kita bertemu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada
tahun ini insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dalam tempoh kita nak menuju ke Ramadan yang terakhir, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana memilih sahabat merupakan salah satu jalan untuk melonjakkan dan memeriahkan lagi ataupun membantu untuk kita sampai ke Ramadan yang terakhir. Sebab kita tahu setiap dalam pelarian tak semua orang boleh sampai ke gaisan penamat. Mungkin dalam bulan Ramadan ni minggu pertama kita semangat, minggu kedua kita semangat, tetapi minggu ketiga dah hilang semua kat bazar ataupun dekat mall, dekat Aeon dan sebagainya. Jadi saya serahkan soalan ini kepada Yang Bahagia Datuk. Saya tutup dengan beberapa rakaat pantun. Minta maaf. Adat politik kalah dan menang, musibah yang datang jangan meradang. Bersatu hati agama dijulang, itulah dia si pemimpin yang terbilang. Kuih semperit dibawa belayar, kuih tak dibawa terbang. PTPTN jangan lupa dibayar, itulah lumrah orang yang berhutang. Okey, faham, bagus. Puasa pun dah dekat, puasa hampir sudah. Jadikan masjid tempat ibadah, sunnah Nabi jangan dibantah, perintah agama jangan dicanggah. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Baik, terima kasih Naik Ahmad. Tukar lagi. Selalu kita dengar pisang mas dia bawa belayar. Hari ni buat kuih semperit bawa belayar kan. Hebat kuih semperit. Saya bila Dr. Nick sebut pensyarah garang, dia orang tak jumpa pensyarah saya. Kalau dia marah, dia tak sebut benda-benda lain, dia sebut bodoh, kambing. Aku kalau ajar kambing dah boleh banyak pokok. Aku ajar hampa ni apa pun tak dapat. Bodoh, tolol, astaghfirullahalazim. Dia bercakap dengan kami, masuk dalam kelas 24 jam bahasa Arab. Masuk je kelas bahasa Arab. Enta'ana minal kalam, cakap apa. Bila dia marah, baru cakap bahasa Melayu. Tu pun bodoh, bangang balun. Kalau kena dengan adik-adik zaman sekarang, tobatlah viral. Tak datang dah. Dia sepak kami ni, pergi balik, pang sekali. Sepak lah. Rasa kita tampar, punya garang. Garang. Takat macam Dr. Nick Salida tak ada apa, tengok muka dia kenyik mata gelak dia. Kena pensyarah saya tu tentang sepak kita ni. Ambil berkat dia dah. Kami tanya dia pasal apa main tampar dah, ambil berkat barakallah, pong dia bagi segala. Begini je lah balik. Menggeliat. Sebab tu kita nak dapat ilmu kena sabar. Nak dapat ilmu kena lama. Nak dapat ilmu kena tabah. Sabar dan lama. Bukannya boleh sekejap belajar, bukan boleh tak sabar belajar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sabar, fasabrun jamil. Allah Ta'ala sebut innallaha ma'as sabirin, wallahu ma'as sabirin. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, wallahu ma'as sabirin. Tuan-tuan tak bangga ke kalau Allah bersama dengan kita? Kalau kita sabar, yang bersama dengan kita Allah Tuhan kita yang maha agung. Allah bersama kita kalau kita sabar. Tak bangga dengan Tuhan. Lalu bangga dengan Justin Bieber ni buat apa? Pelik manusia ni tuan-tuan, dia bergantung dengan benda yang lemah. Hari ni manusia dia bergantung dengan makhluk. Makhluk ni lemah. Bergantunglah dengan Allah. Sebab tu nama dia tauhid. Pentingnya pelajaran tauhid, pentingnya ilmu tauhid supaya kita jadi kuat. Kita tidak boleh merdeka daripada agama. Kita selama-lamanya adalah hamba Allah. Kita adalah selama-lamanya hamba agama. Kita tidak boleh merdeka daripada Islam.
apa benda pun mesti berkait dengan Islam dan ada hukum dalam agama kita. Kalau tuan-tuan nak memerdekakan diri daripada Islam, tuan-tuan syirik pada Allah. Hari ini ada orang yang nak Islam tapi tak mau ikut Islam. Ini yang Nabi sebut dalam Quran, la yabqa min Nabi sebut dalam hadis, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah nama dia yang tinggal lagi, hanyalah Islam pada nama. Nama je Islam tapi tak ada apa-apa. Ciri-ciri Islam tu tak ada. Dia Islam, dia nak Islam tapi dia tak mau ikut. Perempuan pakai tattoo. Bayangkan, perempuan Islam pakai tattoo. Ni bangga. Kita ingat BCG, rupa tattoo. Ingat BCG ke rubella ke apa, duk timbul semacam. Saya pernah jumpa perempuan, dia buat tattoo naga dengan rimau, belajar di London. Balik dia kata, mak dia kata, ni ustaz, anak saya ni duk mimpi rimau, mimpi naga, jadi susah nak belajar lah, tension lah apalah, tiap-tiap malam kena ganggu. Saya kata ada saka rimau. Mak dia kata, ustaz, saka apa? Anak saya pasang tattoo dekat Petaling Jaya, tengah-tengah belakang ni, rimau sebelah, naga apa nama sebelah. Ustaz nak tengok ke? Tak payah, saya kan kuat iman. Perempuan jantan saya tengok, dia sanggup buat. Saya tanya pasal apa buat. Kita orang dah kawan, memang kita orang dah janji, okey, geng kita pasang tattoo, baru kita kawan gitu. Nampak? Dulu sebelum masuk universiti lembut sikit je lembut, tak suka. Bila dia jumpa kawan-kawan dia ramai, suka. Nampak. Lah, dan nak lari pergi Australia pula dah. Kalau dia duduk seorang-seorang, dia tak dia. Tapi pasal dia ada geng, jalan lembut. Tambah pula ada laki-laki yang musik dia, lagi dia suka. Katal lembat. Daripada lembut seorang, lama-lama bila dia jumpa geng, lembutnya ramai-ramai. Sekarang dah lembut sungguh dah. Gini je lah. Lipas lalu terkejut, lipas. Kena kejar dengan anjing, lari, suara jantan keluar. Kena kejar dengan lipas lembut, lipas, tolong. Sekali anjing datang, lari, celaka punya anjing, baru keluar suara jantan. Pasal apa? Pasal kawan. Sebab tu kena memilih kawan. Adik-adik, oi, carilah kawan jodoh yang baik. Sebab kita hidup ni untuk buat ibadat. Tak boleh lepas daripada agama, tak boleh lepas daripada ibadat. Tetapi ibadat ni nafsu tak suka. Lawan kepada ibadat ialah maksiat. Maksiat ni nafsu tak terkontrol. Sebab tu kalau kita nak elakkan daripada buat maksiat, kita kena kawal nafsu. Nak kawal nafsu, cara dia apa? Kena berkawan. Carilah kawan yang baik-baik. Carilah jodoh yang baik. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Pilih hak baik-baik. Sebab benda ibadat ni nafsu tak suka. Tapi kalau buat secara berjamaah, nafsu kalah. Abang, besok kita kiam, boleh juga. Abang kejutkan saya tak? Sama-samalah kejutkan. Abang kunci jam, saya kunci jam. Nampak? Kepala satu menang. Senang. Cuba tuan-tuan cari kawan yang jenis tak
main tangkap muat. Abang besok cuti, so malam ni kita buat game mulai. Game mulai apa? Game mulai orang nak tengok Ronaldo ni. Asyik baik menang, kalau kalah menyesal. Abang kita puasa sunat apa? Aku nak pergi mancing panas. Dia tak seronok buat ibadat. Sebab tu akak-akak carilah suami kita hak boleh bimbing kita, jaga kita. Tak kira lah orang nilai ke, orang tak bernilai ke, apa masalah. Tak kira lah orang Negeri Sembilan ke, orang Sierra Leone ke, tak apa. Jodoh jauh, Ivory Coast, adik-beradik Nigeria tu dia. Tak apa, janji dia baik, belum salah. Begitu juga adik-adik lelaki-lelaki, carilah kawan-kawan yang sama-sama boleh buat, sama-sama bantu kita buat ibadat. Ibadat ni takkan boleh buat tanpa dibantu. Kena bagi kekuatan pada kita. Cari mak rempit, kawan kita mak rempit. Tapi ustaz pun main TikTok. Ustaz pun main TikTok gini. Astagfirullahaladzim. Gini ikut wiper bem mayat. Wiper bem mayat tu gerak dengan saya, gerak sekali. Sekarang dia panggil saya King of Jedak-Jeduk. Sebab dia tak sebut Maybe, King of Maybe ni tak. Saya tak ada niat lain, tujuan saya nak ajak adik-adik, anak-anak saya join saya. Bila saya aktif dalam TikTok, subhanallah, yang datang ceramah saya semua anak muda. Separuh masjid anak muda. Duduk depan sekali ni. Kamu TikTok ke? Jedak-jeduk. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bukti dia Ustaz Ahmad, malam ni semua anak muda, melainkan 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hak lain semua muda belakang. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari jalan macam mana kita nak ajak orang. Tuan-tuan semua ni pendakwah, kita semua ni da'i, kita semua ni menjadi contoh. Carilah jalan macam mana untuk mengikut orang, mengajak orang untuk berdakwah selagi mana jalan tu betul. Sebab tu bila dia orang offer saya berlakon filem, saya terima. Dulu saya tolak. InsyaAllah lepas raya ni saya berlakon filem. Saya tanya pada pengarah dia, saya jadi hero ke, antagonis ke, ataupun ustaz yang kerja dia menangkap hantu letak dalam botol. Kan kalau kita tengok dalam filem, ustaz tu kerja dia apa? Tangkap hantu. Allah Akbar. Itu tanda-tanda cerita nak habis. Hantu kena tangkap dalam botol tu kira nak habis dah. Dia macam cerita Hindustan, polis sampai tu kira tak ada apa lah, inspektor sahab sampai. Dia kata tak, ustaz tak jadi tangkap hantu. Habis tu saya jadi apa? Saya nak watak jahat, saya tak mau jadi watak baik lah. Biar saya watak jahat. Kasih sengat sebelum pengarah kata, Ustaz, muka Ustaz lembut sangat, tak layak Ustaz Kazim jadi Ustaz Kazim. Tajuknya Ustaz Kazim. Lagi sekali, tajuk filem ni Ustaz Kazim. Cerita tentang siapa? Tentang Ustaz. Biografi kehidupan Ustaz daripada kecil sampailah sekarang kami nak filmkan. Alhamdulillah, walaupun saya masih hidup. Selalunya orang buat filem ni dah mati sama Allah kan. Lieutenant Adnan ke, Kanang Anak Langkau ke, Sarjan Hassan ke, dah mati innalillah baru buat filem. Ni tengah hidup sihat lagi buat filem, kira hebat. Kita kena cari jalan macam mana nak jadikan kita baik. Ibda' binafsika, mulakan daripada diri kau.
Lepas tu kita cari jalan macam mana nak orang kita dekat ke orang. Kalau kita nak tunggu dia dekat pada kita, payah. Kita kena pergi kat dia. Tuan-tuan nak tunggu pondah mai kat saya, tobat lahum dah, saya kena pergi dakwah kat pondah. Tu caranya. Nak tunggu pondah mai jumpa saya, tak payah dah. Kita pergi dakwah kat dia. Assalamualaikum. Bagi dekat dia buku, bagi dekat dia kaset. Masa tu saya bagi kaset dengan CD dekat typing. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini kaset saya, ini CD saya, dengarlah ceramah kalau senang-senang. Rupa-rupanya yang saya bagi itu pada kepala pondan, kira dia punya taiko lah. Dia telefon saya, ustaz, saya nak berubah lah ustaz, saya menyesal ustaz. Alhamdulillah, telefon macam ni lah. Saya nak ajak kawan-kawan saya berubah, dia orang susah ustaz, boleh tak ustaz datang, saya kumpulkan. Saya kata kalau abang kumpulkan tajuk ceramah dan ma'al hijrah, tobat lahum tak datang dia orang. Abang kena buat program sambut hari jadi abang, dia orang datang lah. Program majlis hari lahir, makan kek, makan bihun. Ustaz datang tau baca doa ke? Satulah saya datang. Betul tuan-tuan, bila buat dia orang datang. Oh ya, pakai skirt, pakai baju kurung, seluar jeans semua ada pun dah semua. Saya bila sampai, ya Assalamualaikum, ya Ustaz Kazim, sini Ustaz Kazim. Dia orang tengok saya tau. Saya pun tangan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai dah nombor 3, nombor 4, haram. Astaghfirullahaladzim, haram kalau tak hang. Jantan, aku pun jantan. Ini cara dia tuan-tuan. Kalau kita nak kata nak berdamping dengan dia orang nak mai pada kita, siapa? Sebab tu kita kena ada ya doa. Kita menjadi orang yang berdakwah tuan-tuan. Dan dakwah tu sangat luas. Ni mikrofon kita ni boleh dakwah. Yang jadi Bilal masjid, dia azan dengan suara lunak merdu berdakwah. Orang bukan Islam lalu pun berhenti dengar bang sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun orang. Oi, Bilal Mekah tu datang. Saat lagi sembahyang zuhur lain pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lain pula. Saat lagi asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lagi maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan suara azan saja jatuh dalam hati orang tu. Lepas tu adik-adik belajar lah, tarik orang. Esok nak jadi bapa, umur lagi 4 tahun nikah, 25 dapat anak. Nas bagi encik sudah boleh ajan. Nas Cina gini, Allahu Akbar, Allah. Nas Cina tanya sudah tukar segala. Tukar apa? Tak kerti. Tuan-tuan, dengan macam-macam benda kita boleh tarik orang. Sebab tu kalau saya berceramah dari tahun 90, adik-adik tak tahu di alam apa, di alam cintamu ke, di alam fata morgana ke. Saya tahun 90 saya ceramah. Lama lah tuan-tuan, saya duk ceramah macam-macam benda saya jumpa dengan ceramah. Sebab tu jom, macam Ustazah sebut tadi, kita menerang bukan menyerang. Kita tarik orang untuk cintai Islam, tarik orang dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, dengan perangai kita, untuk orang sayang dan
kita ni menjadi duta kepada Islam dengan akhlak. Orang tengok akhlak Nabi tu, musuhnya Islam pun takut, sayang pada Islam. Ini bila tengok akhlak kita, musuh kita, orang yang tak suka pada Islam, lagi seronok dia tengok, inilah panggil orang Islam, inilah panggil ikut lebay, inilah. Sebab tu tuan-tuan, jom kita jadi orang yang memperjuangkan Islam, mengajak orang mengikut cara masing-masing. Jangan kita duk salahkan orang bila orang tak mau pada Islam. Salah kita. Saya punya prinsip, kalau saya ceramah orang tidur, bukan salah yang tidur, salah saya sebab saya tak pandai ceramah. Kalau saya pandai ceramah, mesti dia jaga. Saya, kalau tuan-tuan, saya tengok orang tidur, saya tak marah, dia tidur, saya tak marah dia. Saya yang salah sebab saya tak pandai ceramah, dia sampai tidur. Marah dia buat apa? Aku yang salah. Kalau aku pandai, tak ada dia tidur. Ini kita tengok orang tidur, kita marah. Ini tidur ya. Yalah, macam mana tak tidur? Awak ulang benda yang sama 4 kali, letih oh. Maka kalau kita tengok dari satu sudut, maka dia sebenarnya, kalau kita tengok daripada sudut lain, maka pensyarah ni pen maka ke apa, maka kadang-kadang orang ambil sempur, dia kira. Okey right. Budak-budak dia bukan duk kira macam tu. That's why dekat 600 kali, that's why lama-lama orang panggil siapa tu, dia lecturer, that's why itu. Memang tidak. Sebab tu tuan-tuan, nak jadi orang ni kena faham supaya kita tak mengulang benda yang sama. Saya bila bercakap dengan budak tadika, style tadika, saya tak boleh bawa style universiti. Kalau kita lihat pada pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, tetapi pendapat Ibnu Taimiyah dibantah oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan bahawa agak-agak budak tadika tu kata apa? Jauzi itu apa? Di rumah aku ada satu bilik tidur, aku tidur mandi tu. Itu jacuzzi bodoh tu. Dia tak sesuai. Untuk tadika kena banyak menyanyi. Okey adik-adik, satu-satu, itu tadika. Tak boleh pergi ke masjid dengan Tok Imam gitu, ke imam satu-satu. Tak sesuai. Saya sebagai pensyarah universiti, bila mengajar tuan-tuan, mengajar. Tapi bila saya pergi ke kampung, saya tak boleh bawa ke universitian saya. Kalau kita melihat dari sudut pandang sebenarnya, sudah orang kampung, apa pasal kepala dia begitu ya? Itu dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuanlah sebagai pendakwah. Kalau saya tengah ceramah, orang tu balik, saya yang salah, bukan dia. Saya ceramah tak pandai, sebab tu dia balik. Kita jadi orang terbaik kalau berceramah. Kalau dia nak kentut pun dia tahan. Kenapa? Nak terkentut? Aku nak keluar tak boleh dengar, sedap sangat ceramah dia. Nak terkencing pun dia tahan. Tadi kau bukan nak terkencing dia, sekarang tak kencing dah. Aku pakai pampers. Astaghfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan, jom kita ajak orang jadi baik. Kita adalah duta untuk bulan Ramadan yang akan datang ni. Tunjukkan yang terbaik. Kerana bila kita jadi terbaik, orang akan nak berjumpa kita, nak minta pendapat dengan kita, nak mengadu masalah dengan kita. Maknanya kita telah dipercayai. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk atas nasihat, pencerahan mengenai betapa pentingnya kita bersahabat dengan orang yang benar. Kerana apa? Dia akan membantu dan menarik kita untuk menjadi orang yang benar juga sebagai seorang hamba Allah
yang dapat menyempurnakan ibadah dan menyempurnakan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, bukan sekadar di dalam bulan Ramadan yang kita akan hadapi, dalam beberapa hari lagi, bahkan selepas di luar Ramadan pun kita kena kekalkan bersahabat dengan orang yang baik yang boleh bantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita teruskan kepada sesi yang Q&A. Jadi kita beri ruang kepada sahabat siswa kita dahulu. Mungkin ada seorang wakil yang boleh terpulang nak berikan yang pertama, soalan yang pertama untuk siswa ni mungkin kita dahulukan kepada yang berbahagia Prof dahulu untuk siswa, yang siswi kepada yang berbahagia Datuk. Okey, silakan. Boleh berikan mic ni. Ya, wakil seorang. Tolong kita kejar masa. Insya-Allah. Okey. Okey, boleh. Silakan. Ada di belakang sana? Boleh ke depan kalau yang ada kat belakang, ataupun bawa mic ni ke belakang. Tu. Kita dah bagi ruang untuk berdiri di hadapan ni, di bahagian tengah ni, untuk bertanyakan soalan ataupun gerakkan sahaja. Mic tu pandai, bagus, bagus. Okey. Silakan. Silakan, ada. Okey. Kru yang bertugas boleh bantu. Okey. Tolong gerakkan mic tu. Yang siswi get ready ya, get ready terus ya. Okey. Alhamdulillah sekarang ni di Facebook kita macam-macam komen, dan kurang lebih hampir 600 penonton di Facebook Pusat Islam USIM. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan juga dekat warga maya kita yang setia menonton. Mungkin dia sebabkan tidak dapat bersama dengan kita di dalam Pusat Islam, tapi mereka dapat juga menyertai di Facebook Pusat Islam pada malam ini. Alhamdulillah, macam-macam komen tadi. Ada yang kata kalau bawa kuih semprit dalam kapal terbang tak sampai ke tempat kat kampung dah hancur dah. Ya, betul lah tu kot. Okey, baik. Terima kasih juga kepada Salmizi bin Saad. Jom ajar orang jadi baik, tunjukkan yang terbaik. Terima kasih. Ni di antara komen-komen yang ada di Facebook kita. Alhamdulillah. Okey, dipersilakan, kita dah dapat dah. Silakan, boleh perkenalkan diri dan terus kepada soalan kepada Prof, insya-Allah. Yang siswi get ready ya. Get ready. Boleh bangun terus pun tak apa. Ke hadapan terus. Di bahagian hadapan. Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Irfan Haikal bin Nasiruddin. Siapa nama? Muhammad Irfan Haikal bin Nasiruddin. Irfan Haikal. Irfan Haikal. Nah. Baik. Silakan Irfan Haikal untuk soalan. Soalan dia adalah macam mana kita nak datangkan rasa feeling dalam suatu ibadah supaya kita beristiqamah untuk melakukan ibadat tu. Istiqamah dia saya dengar. Okay. Baik. Macam mana kalau kita nak datangkan feeling dalam satu ibadah tu, sehingga nak datangkan feeling. Oh, dia campur-campur tu yang minta maaf lah. Saya orang Jawa. Baik, nak datangkan rasa ya, baik. Feeling Boleh dalam faham feeling? Boleh faham tak? Fill in the blank. Fill in the blank. Okey, baik. Okay. Supaya kita dapat istiqamah berterusan dalam ibadah tersebut. Nak datang feel khusyuk dalam bahasa Arab ya. Okey, baik. Terima kasih. Okay. Irfan ya? Okey, baik. Terima kasih Irfan. Dipersilakan yang bahagia Prof. Baik, saudara Irfan yang bertanya tadi, kalau saya tak salah dengar lah dari Ahmad, istiqamah dalam ibadah. Betul? Macam mana caranya? Feeling, nak rasakan rasa, kemudian membawa kepada istiqamah. Apa perasaan yang kita perlu ada, dan kalau tidak ada kita adakan, supaya akhirnya impaknya ialah kita istiqamah dalam ibadah. Betul. Sebab kita takut ada waktunya kita rasa kita nak buat ibadah A+. Ya, ada waktu kita kata kita nak buat B je lah. Ada waktu kita kata biarlah nanti kita repeat. Kan? Itu tandanya tidak istiqamah.
Dan seorang sahabat pernah bertanya Rasulullah SAW tentang apa yang terbaik yang boleh dia dengar daripada mulut Nabi, yang dia tidak boleh dengar daripada orang lain. Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ialah bertakwalah kepada Allah dan istiqomahlah. Ya, bertakwa, kita dah cerita panjang lebar bertakwa tadi, dan istiqomah, dan dihuraikan oleh para ulama. Istiqomah ini ialah tak payah buat banyak kalau nak buat sekali je. Tapi kalau nak istiqomah, buatlah sikit-sikit tetapi lestari. Lestari. Nanti Ustaz Kazim marah sebut pelik-pelik. Tapi anak-anak saya di USIM semua pandai, dia faham lestari itu apa. Itulah istiqomah. Istiqomah ni daripada bahasa Arab, ya, kata dasarnya kalau Melayu lestari. Jadi macam mana kita nak lestari? Sebab itu kita jangan paksa diri. Yang penting kita mulakan, itu kita paksa. Dan bila kita dah buat, jangan paksa lebih sampai kita akhirnya giwak. Ya, buat sikit-sikit dan terus. Ya, kenapa sikit-sikit? Sebab itu yang kita mampu dengan apa yang kita ada. Masa kita, tenaga kita, semangat kita, sihat, sakit kita, itu je yang kita mampu buat. Kalau orang lain 12 rakaat tahajud, kita cuma boleh buat 2 rakaat. Itu pun dengan bangun 15 minit sebelum azan subuh. Kalau 1/3 malam itu 3 jam, misal kata 3 jam penuh kita nak solat malam, kita terasa berat. Jangan buat 3 jam. Okeylah, tak 3 jam, 12 rakaat tahajud sebelum subuh, 1/3 akhir malam. Allah, 12. Ni pun ada dah fikiran ni macam mana tarawih. Banyaknya rakaat. Jadi kita buat 2. Dan kita tidak bangun pukul 4 pagi. Kalau subuh dinilai berapa? 6 minit. Sekarang 6.10 ya? 6.10 kurang lebih 6.10. Macam mana kan nilai kata 6 minit, orang Perak kata 6.10 dinilai 8 minit. 8 minit lebih kurang. Lebih kurang. 6 minit, bangun pukul 5.50 boleh tahajud. Tak payah 12 rakaat. Pasal apa? Pasal nak istiqamah. Kerana berbeza hari orang yang solat harinya bermula dengan solat malam dengan orang yang harinya tidak bermula dengan solat malam, harinya berbeza. Macam mana bezanya? Cuba buat baru tahu. Banyak keputusan yang kita buat pada hari yang kita mulakan dengan solat malam adalah keputusan yang betul. Banyak urusan kita dengan manusia, apabila kita mulakan harinya dengan solat malam, urusan itu lancar dan mudah. Ya, betul ke tak ni? Cubalah. Ya, Masya Allah. Jadi dalam Ramadan ini kita tidak mahu jadi orang yang rugi. Ada 3 sebab kadang-kadang menjadikan kita rugi tanpa kita sedar. Kenapa kita tak nak rugi? Kerana apa yang kita faham daripada apa yang disampaikan kepada kita daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana sahabat mendengar ya Nabi sebut amin 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 di saat Nabi melangkah ke mimbar, ya kata sahabat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqal amin amin amin. Jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar fakulta amin amin amin. Ya, jadi Nabi tahu dah, mesti nak tanya kenapa aku cakap amin amin, sebab dia tak tahu kenapa. Jadi kata Rasulullah, inna Jibril alaihi salamu atani, Jibril datang kepada aku pada masa itu. Apa yang Jibril kata? Jibril kata, man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu, siapa yang sampai kepadanya Ramadan dan mereka tidak diampunkan dosa, fadakhalan nar, mereka ini akan masuk ke neraka. Kenapa Ramadan itu yang bukan Ramadan mengampunkan kita, Allah yang mengampunkan kita. Tetapi datang Ramadan itu menjadi sebab dosa kita mudah diampunkan. Sebab apa mudah? Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, pada masa sahur kita, apa yang kita buat? Berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in
anta ghafirali. Boleh hafal? Allahumma inni as'aluka birahmatikallati wasi'at kulla syai'in anta ghafirali. Minta dengan Allah supaya kita mendapat rahmatnya, agar dengan rahmat itu kita diampunkan dosa. Kerana betapa ramai orang yang bertaubat tetapi tidak diampunkan dosa kerana taubat, tetapi diampunkan dosa kerana rahmat. Jadi sebab itu kalau kita lupa nak minta dengan Allah, dengan rahmat Allah itu, biarlah kita diampunkan dosa. Sebab kita pun kalau bertaubat pun tak terampun semua. Tapi kalau ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita akan diampunkan dosa. Jadi istiqamah dengan itu. Ya, yang lain-lain insya-Allah akan datang dengan lancar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya suka ambil keyword tadi, cuba. Tak banyak pun, cuba. Kita cuba, insya-Allah. Man lam yazuk la yadri. Siapa yang tak rasa dia takkan, siapa tak cuba dia takkan rasa. Jadi insya-Allah kita pegang keyword tu tadi. Moga-moga kita dapat istiqamah dan kita akan rasa nikmatnya dalam ibadah kita di tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kita berikan ruang kepada siswi kita untuk bertanyakan soalan. Sila dipersilakan. Silakan perkenalkan diri, terus soalan kepada yang berbahagia Datuk. Dan terus untuk menggulung kita punya majlis ini pada malam ini yang bahagia Datuk. Siapalah dapat jodoh dia. Tes, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Nurul Bai'ah. Soalan dia macam ni. Allah dah hadirkan rasa rindu tu dekat dalam hati kita, and then tapi kita akhirnya biarkan je, macam abaikan je rasa rindu tu. Kita tak buat apa-apa pun. Ulang lagi sekali. Mencabarlah soalan ni, ya Allah. Allah dah hadirkan rasa rindu dalam, Allah dah hadirkan rasa rindu. Okay, baik. Dalam diri kita. Betul, baik. And then kita tahu tu kita dah rindu Allah, tapi kita abaikan. Macam mana nak lawan daripada baik rasa nak abai rindu tu? Rindu tu dah ada, tapi kadang-kadang Rindu pada Allah lah. Ya, rindu Allah. Ingat pada orang. Tak. Betul. Astagfirullahaladzim. Saya ni bila berhadapan dengan anak-anak muda, kalah saya. Tuan-tuan ni baru 20, 21, 22, 19. Bukan banyak dosa. Malu saya berhadapan dengan tuan-tuan ni anak-anak muda. Dosa tak banyak. Akil balik baru 6 tahun. Mana banyak dosa. Saya ni 50 tahun banyak dosa. Sebab tu bila duduk dengan tuan-tuan ni rasa rendah saya ni, walaupun duduk atas kursi. Sebab saya berhadapan dengan orang yang tak banyak dosa. Mengumpat tak banyak, mencarut tak banyak, memfitnah tak banyak. Yang kedua, saya berhadapan dengan orang gagah. Anak muda ni gagah, syabab ni gagah. Datang ke masjid pukul 7, pukul 6.30 duduk bersila. Sampai sekarang 10.30 duduk bersila. Gagah. Tak ada lengah, tak ada gaut. Macam kami ni, oh my God, Allahu Akbar, berapa jam dah duduk bersila ni. Kak kita tu pakai telekong daripada tadi. Tuan-tuan tak rasa pelik tengok dia. Semua tengok dia, tak pandang dia. Serupa adik tanya tadi pun telekong. Panas lik-lik. Tapi nama kata muda, kuat semangat, tahan. Pasal apa? Pasal saya duduk dalam rumah Allah, Ustaz. Saya tak rasa letih. Saya duduk dalam rumah Allah, Ustaz. Saya tak rasa penat.
Saya duduk dalam majlis ilmu Ustaz, saya tak rasa lugu Ustaz, saya tak rasa jemu Ustaz. Itulah dia orang yang melayan perasaan rindu. Itulah dia. Nak layan macam mana lagi? Nak rindu dengan Tuhan bukan rindu dengan manusia. Abang Ibrahim, cintakah kepada aku Abang Ibrahim? Dia tengok gambar Abang Ibrahim, cintakah kepada aku Abang Ibrahim? Aku cinta pada kau. Berapa kali sudah aku katakan aku cinta pada kau. Terus dia buang gambar dia. Ini hantu ke apa ni? Ingat tak cerita bujang lapuk? Rindu pada Tuhan bukan macam tu. Sekarang ni akak kita tanya macam mana saya ni dah ada perasaan rindu pada Allah, tapi macam mana saya nak? Inilah dia cara dia. Buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah benci. Duduk di tempat yang Allah suka, jangan duduk di tempat yang Allah tak suka. Bercakap yang Allah redha, jangan bercakap pada murka Allah. Kenapa yang kamu jadi macam ni? Rindu pada Allah. Nak sampai tahap rindu pada Allah, kena jadi Rabi'atul Adawiyah. Orang ajak nikah pun tak murah. Seronok ni, sakit nak mati ni, seronok ni, senyum ni. Sebab apa? Nak jumpa Tuhan. Oh, kita kalau sakit ke, aduh sakit, mak pegang sakit lah mak, marah pada mak. Oh sakit-sakit pegang juga, butuh mak. Macam mana kata rindu pada Allah? Sedangkan Allah bagi sakit supaya kita ingat Allah. Tu rindu Allah bagi tu, supaya kita ingat Allah. Kalau sihat tak ingat Allah. Tapi bila sakit ni, adik-adik sakit ni, nak bangun pun Allah lah. Allah nampak. Ada dia sebut Hel Husaini. Tobatlah. Adik-adik sakit sekarang nak duduk, Allah pelan-pelan Aiman, Allahu Akbar. Allah nampak. Perkataan yang paling banyak disebut ialah Allah. Jarang kita bila nak duduk tu Vida ikhlas kan ni, ku ikhlaskannya. Jarang nampak. Kita akan sebut Allah. Sebab tu Allah nak ajar kita rindu ni 24 jam. Cuma kita je tak perasan. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, sebut Alhamdulillah. Nak rasa nikmat daripada Allah, Bismillah. Menyebut kalimah Allah banyak-banyak, itulah nama dia rindu pada Allah. Bukankah kalau kita rindu banyak sebut orang nama dia? Kalau kita rindu pada seseorang, kita sebut. Kalau kita rindu pada Allah, itulah perkataan dia, zikrullah, sebut nama Allah. Yang ketiga, kata kalau kita rindu pada Allah, berbicaralah dengan Allah. Nombor telefon dia ada. Nombor telefon ada 24434. Calling lah. Nama dia semayang. Tak puas dengan semayang fardu, calling lah, berbicara dengan Tuhan dalam semayang sunat. Bulan Ramadan nak datang ni, dia nak ajar kita sembahyang sunat 20 rakaat tarawih supaya rindu kita dengan Tuhan. Cuba tengok adik-adik ni sekarang ni, kalau sedang bercinta, seorang berdiri bercakap tepi dinding bata dia. Cuba tengok kalau bercakap dengan makru dia, kaki dia buat apa? Dia suka tu, dia sepak pagar tu, remban pagar tu, runtuh. Punya lamanya bercakap. Yang orang laki-laki pula kalau bercakap dengan makwa dia, sambil tangan dia bercakap, tangan belah kanan cabut rumput. Memanglah, ingat tak awak, habis padang bola tu dicabut. Oi, lamanya bercakap. Kalau gitu lamalah dengan Tuhan bila semayang. Jadi bila tarawih nanti, lama sikit pun tak apa, rindu dengan Tuhan. Ini bila masuk dalam masjid, imam pula baca slow, Bismillah ya Allah,
silap datang. Nampak? Tu rindu apa? Tuhan dah bagi peluang. Dia duduk kat luar. Malam esok masjid ni lagi lah. Tak mau aku lambat. Tapi aku kata, aku dengar yang dekat simpang tu surau tu 9.20 dah habis tau. Terawih 9.20. Sekejap lah tu malam esok kita pergi sana. Tuan-tuan rindu apa dengan makwa, dengan pakwa? Okey, bye bye. Rindu ke tak? Hello, buat apa tu? Tak buat apa pun. Kenapa? Okey. Tak ada apa pun. Okey, bye. Rindu ke? Punya cepat cakap. Itu selalu dengan mak macam tu. Mak telefon. Ya mak. Dah kerja mak. Okey mak. Nanti kau balik tau. Bye bye. Cuba makwa telefon, pakwa telefon. Halo. Tak ada sibuk pun. Nampak lain tuan-tuan. Kalau kita rindu pada Allah, berapa banyak yang sembahyang pilih hak cepat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tuan-tuan dah dengar ada imam negara seberang dia jadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin. Amin. Qul huwallahu ahad. Nasib baik bunyi ahad tahu qul huwallah. Kalau dia bubuh satu surah apa satu? Mana lambang? Allah bagi 24 jam untuk kita rindu pada dia. Di mana-mana pun tuan-tuan nampak tanda kekuasaan Allah. Walaupun dia adalah suami kita, di situ ada tanda kekuasaan Allah. Walaupun dia isteri kita, dia tanda kekuasaan Allah ada situ. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan pasangan kamu daripada jenis kamu. Sebab tu kalau kita tengok isteri kita, Allahu Akbar, syukur padamu ya Allah, kau bagi jodoh kepada aku ya Allah, ya Allah. Ini tidak, bila tengok isteri pergi ke dapur begini dia tengok, macam mana boleh kahwin dengan dia? Balancing out, alignment lari. Maknanya tuan-tuan tak nampak tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Sedangkan tanda kerinduan kita pada Allah 24 jam Tuhan bagi. Dah lah Ustaz Ahmad, kita dah duduk 3 jam lebih, kita tak apa atas kursi ni, hak di bawah. Doktor ni duduk bersimpuh daripada tadi, kompon balik kan minta urut. Jadi insyaAllah lain kali kita buat landewan, ada kursi, ada meja, ada aircon, semua cantiknya. Untuk akan datang lah lebih selesa. Duk macam ni tuan-tuan, Allah nak lunjur ustaz lah dah. Orang perempuan nak lunjur, ustaz. Saya cukup takut kalau orang perempuan duduk depan. Kadang-kadang dia orang nak tukar sila tu, kain kan, kadang-kadang dia orang cuma angkat kain hak atas, kain hak bawah tak angkat sekali. Angkat sekali, tengok Allah tuan-tuan. Jadi akak pastikan dua-dua kain tu angkat tu, jangan angkat bahagian atas je. Kita tak tengok macam bazir pula. Astagfirullah. Wallahu a'lam. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pihak untuk menutup program kita. Dipersilakan.